Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dikasihi ahli datang puasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan minat, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan bagai kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih di dalam kitab Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyyah dalam tajuk suasana Madinah ketika hijrah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, meninggalkan kota Madinah, tempat kelahiran baginda, dan berhijrah ke satu tempat yang bernama Yathrib ketika itu. Setelah berhijrah, Rasulullah SAW memberi nama tempat tersebut sebagai Madinah. Dan pertemuan yang lalu juga kita telah menceritakan tentang bahawa terdapat 3 golongan ketika mula-mula berhijrah sampai-sampai tu di penduduk di Madinah mempunyai 3 golongan. Yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Itu yang pertama. Jadi sahabat-sahabat yang berhijrah tu dinamakan sebagai Muhajirin, orang yang berhijrah. Sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah dinamakan Ansar. Ansar ni daripada perkataan Nasara, maknanya golongan yang membantu. Sahabat-sahabat daripada Mekah ni mereka berhijrah, daripada berhijrah selai sepinggang tinggal semua barang dan dibantu oleh sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam di kalangan penduduk-penduduk Yathrib, di kalangan Aus dan Khazraj, yang mereka dinamakan sebagai Ansar. Mereka menolong, membantu. Yang mana tak ada rumah, diberi rumah tempat tinggal. Yang mana tidak ada isteri, ditawarkan dengan isteri. Yang mana tidak ada harta, ditawarkan dengan harta. Begitulah mereka membantu bersungguh-sungguh demi perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam bulan Muharram, dan hari ini 24 Muharram. Masih lagi dalam bulan Muharram. Dalam Muharram ni kita cerita tentang
peristiwa hijrah. Kerana kalender Islam yang pertama sekali diambil, tahun yang pertama tu diambil oleh Sayyidina Umar sebagai tahun hijrah, tahun 5 hijrah. Kalender yang kita dah guna ni, kalender hijri yang kita dah guna ni adalah hasil daripada ijtihad Sayyidina Umar. Masa zaman Sayyidina Umar tu kan, pentadbiran dah terlalu luas, dan atas meja Sayyidina Umar terdapat banyak surat. Banyak surat. Surat-surat tersebut ditulis hari, bulan dan bulan berapa, tapi tak tulis tahun. Sayyidina Umar tengok, mana ni kan, ditulis perjanjian untuk membayar hutang dan sebagainya, akan dilansaikan hutang pada hari bulan sekian, tapi tak tulis tahun bila. Jadi surat tu bercampur aduk. Filing system jadi masalah sama Sayyidina Umar ketika mula-mula. Kalau Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat, macam mana kita nak buat? Kita kena pilih satu tahun yang menjadi tahun yang pertama. Bila kita nak start tahun pertama ni? Ada yang mencadangkan tahun Nabi dilahirkan, ada yang mencadangkan begitu dan begini. Maka akhir sekali diputuskan tahun 1 adalah tahun di mana berlaku peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram, ia berlaku pada bulan Safar. Bulan depan ni Muharram, bulan Safar baru berlaku peristiwa hijrah. Tapi tahun itu diisytiharkan sebagai tahun 1. Jadi tahun ni tahun 1444 Hijrah. Maknanya peristiwa hijrah yang kita dah baca ni, dan kita baca beberapa bulan yang sebelum ni, berlaku 1444 tahun yang lalu. Lama. Peristiwa yang benar-benar telah berlaku. Dan di sana banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Dan malam ni pun kita akan cerita tentang hijrah tersebut. Tak tahulah berapa bulan kita boleh habis tentang hijrah ni. Kita boleh tengoklah satu-satu, pelan-pelan, insya-Allah, kan apa yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Terlalu banyak pengajaran, iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah tersebut. Golongan yang pertama tadi kita sebut tadi ada 3 golongan. Yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, orang musyrikin dari kalangan penduduk Madinah yang masih lagi belum beriman tetapi tetap berada di Madinah sebagai anggota masyarakat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ni ramai yang duduk di Madinah kerana suatu ketika dahulu mereka telah mendapat perkhabaran daripada datuk nenek mereka yang berbangsa Yahudi bahawa akan lahir Nabi akhir zaman di bumi yang bukan bumi Madinah ni. Maka mereka datang beramai-ramai menetap di Madinah, di Yathrib ketika itu. Yahudi macam-macam kabilah ada, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan bani-bani lain. Kelompok-kelompok kabilah-kabilah di kalangan Yahudi datang menetap di Madinah ketika itu menunggu Nabi akhir zaman. Tapi malangnya, lepas ni kita akan tengok lagi rentetan daripada peristiwa ni. Malangnya, mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya sekelompok kecil sahaja, hanya sebilangan kecil sahaja di kalangan orang Yahudi yang memeluk agama Islam, yang percaya beriman dengan Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Jadi ada 3 kelompok yang kita telah baca, yang kita telah sebutlah, dan kita telah huraikan dalam pertemuan lepas daripada kelompok para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Malam ni insya-Allah kita tengok kelompok yang kedua, iaitu orang-orang musyrikin
dari kalangan penduduk Madinah. Di kalangan penduduk Madinah masih terdapat golongan yang menganut fahaman syirik, pusaka nenek moyang mereka. Walaupun sudah ramai saudara sekabilah mereka menganut Islam, ada di kalangan mereka yang berpegang kepada fahaman syirik dengan pegangan yang lemah dan ragu terhadap fahaman tersebut. Kalangan ini tidak mempunyai sebarang rasa pemusuhan terhadap Rasulullah SAW dan ajarannya, serta tidak mengancam kepentingan mereka, dan akhirnya mereka telah memeluk Islam serta menjadi golongan yang benar-benar ikhlas dan menyerah diri sebulannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama adalah Muhajirin dan Ansar di kalangan penduduk Madinah. Jadi kalangan penduduk Madinah ada yang memeluk agama Islam. Mereka yang memeluk agama Islam digelar dengan Ansar. Tetapi ada lagi sebilangan daripada mereka yang masih lagi menganut fahaman syirik, agama nenek moyang sebelum. Di samping itu terdapat dua kalangan yang tebal rasa pemusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan benci terhadap Islam. Golongan ini tidak berani menyatakan secara terbuka sikap mereka, malah berpura-pura mengaku Islam. Mereka digelar golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Di kalangan mereka yang tidak beriman itu pula terbahagi kepada dua. Satu kelompok ni yang tidak ada rasa apa-apa kepada Rasulullah SAW, business as usual, duduk niaga macam biasa, hidup macam biasa. Dan taklah Nabi nak ajak orang masuk Islam ke apa pun, bagi mereka tak kisah pun. Mereka tidak beriman dan tak kisah dengan Rasulullah SAW. Tetapi ada sekelompok ni yang di dalam hati mereka ada perasaan jahat kepada Rasulullah SAW. Ada di kalangan mereka yang berpura-pura masuk Islam. Contohnya Abdullah bin Ubay, sebut dalam namanya, berpura-pura masuk Islam dan merancang untuk memusuhi Rasulullah SAW, merancang untuk melakukan berbagai perkara terhadap Rasulullah SAW. Mereka digelar kumpulan Al-Munafiqun, orang yang munafik. Abdullah bin Ubay ini menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Aus dan Khazraj. Selepas peperangan Mu'adh, beliau telah hampir ditabarkan menjadi raja, tetapi hasad terbantut apabila suku Aus dan Khazraj telah memeluk Islam dan Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Dan ini kita boleh melihat juga bagaimana perasaan hasad dan dengki itu boleh mengakibatkan seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Mu'adh, Aus dan Khazraj menjadi terkenal Abdullah bin Ubay di kalangan kelompok Aus dan Khazraj. Dah hampir ditabarkan menjadi raja. Apabila Rasulullah SAW datang, Aus dan Khazraj masuk Islam dan melihat kepimpinan kepada Rasulullah SAW dan ingin menguangkan pengaruh Abdullah bin Ubay. Jadi peristiwa macam ni, apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, kita boleh melihat ianya sentiasa berulang. Di kalangan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar negara atau pembesar-pembesar kelompok-kelompok tertentu dalam negara kita pun ada perasaan hasad dan dengki kepada orang-orang yang beragama ini
perasaan hasad dan dengki kepada orang-orang yang nakkan agama Allah SWT ditegakkan ini, menyebabkan mereka tu jauh dan memusuhi kelompok-kelompok Islam. Seumpama yang berlaku pada Rasulullah SAW. Macam Abdullah bin Ubay, di hadapan Rasulullah SAW manis mulut, berpura-pura, tunjuk baik, nak berkawan dan sebagainya. Tetapi di belakang dibongkar oleh Allah SWT sifat sebenar mereka. Dan mereka digelar sebagai golongan al-munafiqun. Jadi perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita sekarang ni, kita boleh relatekan, boleh kaitkan dengan apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, kerana sirah merupakan petunjuk kepada kehidupan kita. Ceritanya akan recycle, wataknya berbeza, manusia yang berbeza, tapi jalan cerita tetap akan lebih kurang sama. Yang pentingnya kita memilih diri kita ini berada bersama-sama dengan kelompok yang nak memperjuangkan agama Allah SWT, kelompok-kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, yang kelompok yang memperjuangkan kepimpinan seumpama kepimpinan Rasulullah SAW, seperti mana yang kita baca malam ini. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan kepada Abdullah bin Ubay dan menganggap Rasulullah SAW sebagai orang yang merampas tahta. Dia mendendami dan membenci Rasulullah SAW. Tapi dia tak berani mempamerkan kesyirikannya secara terus terang, kerana ia boleh menggugat kepentingan duniawinya. Dan masyarakat Madinah pula tidak berpihak kepadanya. Oleh itu, selepas peperangan Badar, beliau terus berpura-pura berlagak sebagai seorang Islam, sedang hatinya menyimpan rasa dendam dan sentiasa mengintai peluang menyusun perancangan dan tipu daya bagi menentang Islam dan Rasulullah SAW. Penyokong-penyokongnya pula terdiri dari orang yang mengharapkan pangkat dan kedudukan, serta mengimpikan Abdullah bin Ubay sebagai raja. Mereka yang lemah pendirian adalah di kalangan golongan termasuk dalam perangkap Abdullah bin Ubay. Nama sedap, nama bagus, Abdullah, hamba Allah, tapi munafik. Jadi kita dalam suasana, lebih-lebih lagi suasana akhir zaman ini, kena hati-hati. Kadang-kadang make up lebih, kan, tunjuk adil, tunjuk Islam, tetapi dalam hati hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Nama Abdullah, nama-nama Islami, nama-nama macam orang soleh, kan? Tapi kalau dalam cerita ni, Abdullah bin Ubay ni ketua munafik, orang yang memusuhi, betul-betul memusuhi Rasulullah SAW. Bukan musuh betul-betul, bukan musuh main-main, memusuhi betul-betul, sehingga mereka merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala cerita tentang golongan ini di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'adzim. Di antara orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan kemunafikannya. Kamu
yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa 2 kali, kemudian akan dikembalikan kepada azab yang besar. Surah At-Taubah ayat 101. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah SAW ini manusia dipilih oleh Allah SWT menjadi Nabi, dan Nabi tak tahu perkara gaib melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Dia kata di keliling kamu, wa min ahli Madinah wa mimman haulakum minal a'rabi, di kalangan kamu, di sekeliling kamu ni ada orang Arab, orang Arab Badui, dan juga ada orang Madinah yang kuat munafik, ala nifaq, kuat kemunafikan. Depan ni cukup baik, di belakang ni merancang untuk melakukan perkara-perkara keji kepada Rasulullah SAW. Allah SWT suruh Nabi SAW berhati-hati. La ta'lamun, kamu tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW tak tahu. Tengok orang sama ya. Rambut sama hitam, hati apa masing-masing, hati lain-lain. Kamu nampak hitam. Jadi kita boleh cakap rambut sama putih, sebab ramai putih rambut ini. Rambut sama putih, hati lain-lain. Hati semua kita, hati semua soleh, insya-Allah. Masjid semua hati soleh. Di luar sana lah, ada di kalangan orang yang musyrik, orang munafik, kan. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita dan memberi hidayah kepada mereka semua, insya-Allah. Dan Allah SWT memberikan, mengancam dengan azab yang pedih kepada orang seumpama ini. Dan ancaman kepada orang seumpama ini juga merupakan suatu ancaman kepada kita supaya kita jangan tergolong di kalangan kelompok orang yang seperti ini. Sebab Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang beriman, kita, jadi petunjuk kepada kita. Macam Allah SWT cerita dalam Al-Quran tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang munafik. Orang munafik tak baca Quran, orang Yahudi tak baca Quran, orang Nasrani tak baca Quran. Kita orang Islam yang baca Quran. Jadi perumpamaan seumpama ini, kisah-kisah macam ni, sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita orang beriman. Jangan jadi seperti mereka. Jangan jadi seperti munafik. Jangan jadi seperti Yahudi. Jangan jadi seperti Nasrani. Jangan jadi seperti mereka yang diceritakan oleh Allah SWT yang memusuhi agama Allah SWT. Jadi yang kedua, yang pertama, kita dah bincang yang lepas tentang para sahabat daripada golongan Muhajirin dan Ansar. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang musyrikin dari kalangan penduduk Madinah. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Di penduduk Madinah ni ada di kalangan mereka yang berbangsa Yahudi. Selepas peperangan di antara Yahudi dan Rom pada tahun 70 Masihi. Lama cerita ni. Tahun 70 Masihi. Sekarang tahun 2022. Tahun 70 Masihi berlaku peperangan antara Yahudi dan Rom, dengan Rom menaklukki Palestin dan menghancur leburkan serta meruntuhkan haikal Baitul Maqdis. Sebahagian besar bangsa Yahudi telah berhijrah ke semenanjung tanah Arab. Mereka bercampur dengan masyarakat Arab dan terpengaruh dengan bangsa Arab dari segi penggunaan bahasa, pakaian, serta berkahwin dengan orang-orang Arab. Namun demikian, mereka merupakan golongan yang tebal sifat asabiyah bangsa Yahudi, dan mereka merasakan bahawa bangsa mereka lebih mulia dari bangsa Arab. Mereka menghina bangsa Arab dengan panggilan ummiyin, yakni bangsa buta huruf, liar, mundur dan hina. Dan mereka merasakan bahawa mereka berhak melakukan apa sahaja terhadap harta-harta orang Arab. Orang Yahudi ini, keistimewaan mereka telah dipilih kebanyakan dengan Nabi-Nabi di kalangan orang Yahudi. Dan mereka merasakan mereka sangat istimewa
golongan pilihan Allah, kata mereka, anak-anak Allah. Ini pada anggapan mereka, sehingga menyebabkan mereka menghina bangsa-bangsa lain. Walaupun duduk bersama-sama dengan bangsa Arab, berkahwin dengan orang Arab, mereka menggelar orang Arab dengan ummi, buta huruf, mundur, hina. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa min ahlil kitabi man ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ini orang Yahudi, ahli kitab. Ada di kalangan mereka yang baik, bagus. Bila diberikan harta, mereka menjaga betul-betul amanah. Ada di kalangan mereka yang ramai yang tidak amanah dengan pemberian. Dan mereka menganggap kalau buat jahat dekat orang yang bukan Yahudi, tak apa. Amalan riba diharamkan sesama mereka, tetapi riba mereka benarkan untuk mereka kenakan kepada orang yang bukan Yahudi. Menipu orang yang bukan Yahudi, dia pun boleh menipu, dia berkata. Dan ini pada anggapan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap ramalan sial dan tuah, Yahudi, mentera, sihir dan sebagainya itu sebagai ajaran agama mereka, tetapi tidak menyebarkannya. Oleh itu mereka merasakan bahawa dengan mengetahui perkara-perkara tersebut, diri mereka lebih mulia dan lebih berilmu dari bangsa lain. Sama sampai sekarang itu, begitulah sifat bangsa-bangsa Yahudi. Sifat bangsa Yahudi. Bulan puasa mereka melakukan perkara yang tidak elok kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, di Masjid Al-Aqsa. Mereka membunuh, mereka menembak, mereka menghina. Tak ada rasa apa-apa, dan dapat backup daripada kuasa besar dunia. Inilah keadaan dunia sekarang. Mereka juga menguasai bidang ekonomi, memegang pasaran tamar, arak dan pakaian. Ini hebat orang Yahudi. Mereka mempunyai IQ yang tinggi, cerdik-cerdik, menguasai pasaran ekonomi ketika itu. Ada pasar Yahudi, dan menguasai ekonomi di bumi Madinah. Mereka bermuamalah dengan sistem riba dan menggunakan harta benda bagi mempengaruhi ketua-ketua kabilah. Mereka sentiasa mencetuskan peperangan bagi mengekalkan kepribadian bangsa mereka dan berusaha untuk menggiatkan muamalah riba. Mereka merupakan bangsa yang pintar dalam meniukan fitnah dan melaga-lagakan kabilah, serta sering kali menggagalkan usaha ke arah perdamaian dalam setiap peperangan yang dicetuskan. Ini sifat bangsa Yahudi sampai sekarang. Bangsa Yahudi boleh hidup di tengah-tengah Jazirah Arab. Orang Arab berpecah belah. Kepala-kepala Arab ni dipegang kepala mereka dengan duit, dengan kekuasaan, dengan harta kekayaan. Disobokkan dengan harta kekayaan sampai
berlaku pecah belah yang sangat dahsyat di bumi Arab. Bangsa Yahudi boleh hidup tengah-tengah Jazirah Arab lah. Orang Arab tengok je, tak buat apa-apa. Arab Palestin kena bantai, kena bunuh, kena tangkap. Tapi pemimpin-pemimpin bangsa Arab hanya melihat saja. Begitu berkuasa, pintarnya mereka. Sampai kelak kita boleh lihat 3 kabilah Yahudi yang termasyhur di Madinah. Yang pertama, Bani Qainuqa, bersatu dengan kabilah Khazraj dan tinggal di Madinah. Yang kedua, Bani An-Nadir. Yang ketiga, Bani Quraizah, bersatu dengan kabilah Aus dan tinggal di pinggir Madinah. Ini 3 kabilah Yahudi yang termasyhur di Madinah. Kita lihat bagaimana berlaku apabila kemunculan Rasulullah SAW menghapuskan dominasi Yahudi ketika. Bagaimana nak menghapuskan dominasi Yahudi? Formula inilah yang sepatutnya ada pada umat Islam, tetapi ia yang telah hilang daripada umat Islam. Kemunculan Rasulullah SAW bersama Islam telah menimbulkan kemarahan, rasa pemusuhan dan dendam yang membara di hati mereka. Perasaan ini wujud disebabkan oleh yang pertama, Rasulullah SAW bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Yang ini duk geram sangat ni. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi-Nabi terdahulu daripada jaluran Yahudi ni sangat ramai. Kalau ada whiteboard kita boleh tulis whiteboard. Saya pun tak ingat dia punya apa silsilah daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ada anak 2 orang kan, Nabi Ismail dengan Nabi Yaqub. Yaqub kan Ishaq, Nabi Ishaq. Ishaq dengan Nabi Ismail. Daripada anak Nabi Ismail tu tak ada Nabi lepas tu. Sampailah Rasulullah SAW daripada keturunan Nabi Ismail. Anaknya bernama Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya daripada Nabi Ishaq tu terus sampai ke Nabi Isa. Jadi Yahudi ni daripada ingat Nabi akhir zaman ni daripada kelompok ni, daripada keturunan Nabi Isa ke bawah lah sepatutnya. Sebab semua ni Nabi. Daripada belah Nabi Ismail tu tak ada Nabi. Takdir Allah SWT, Nabi Muhammad SAW lahir daripada jalur Nabi Ismail AS. Kerana perasaan bangga, asabiah yang tinggi sangat, mereka iri hati, dengki kepada Rasulullah SAW. Sebab tu je. Sebab Nabi Muhammad bukan daripada bangsa Yahudi. Yang kedua, sebab apa mereka rasa marah kepada Rasulullah SAW? Yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam akan membawa kebaikan. Dengan itu, ia akan menghilangkan rasa pemusuhan dan dendam. Di samping itu, konsep persaudaraan yang dibawa oleh Islam akan menghentikan peperangan. Yahudi ini suka orang Arab bergaduh. Bila orang Arab bergaduh sesama sendiri, mereka lah yang akan mendapat keuntungan, kerana mereka bersatu padu. Orang yang bergaduh, orang yang berperang ni akan duduk dalam keadaan lemah, sibuk berperang. Orang Yahudi ni duduk niaga, bermuamalah, bagi pinjam dengan riba, mengamalkan riba dan sebagainya. Mereka mengauk keuntungan hasil daripada kelemahan bangsa-bangsa Arab.
Jadi bila Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW berdakwah kepada perdamaian, kepada kasih sayang, kepada persaudaraan. Jadi Aus dan Khazraj yang berperang selama ni, yang bermusuh selama ini, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Maka kelompok Yahudi ini merasakan satu ancaman. Kalau orang Arab ni bersatu, Aus dan Khazraj ini bersatu, Aus dan Khazraj ini bersaudarakan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan memberi ancaman kepada kekuatan Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab apa mereka rasa permusuhan dan dendam kepada Rasulullah SAW, Yahudi ini? Sebab apa? Sebab hukum-hukum Islam yang berlandaskan amanah, halal dan haram, akan menghapuskan peluang bagi mereka meneruskan muamalah berdasarkan sistem riba, serta menutup ruang-ruang penipuan. Jadi akan wujud sistem ekonomi baru, sistem ekonomi Islam yang bersih daripada riba. Jadi mereka tidak ada peluang untuk mengaut keuntungan daripada sistem riba, tidak dapat mengaut keuntungan daripada sifat tidak amanah. Kalau Rasulullah SAW mempromosikan sifat amanah, sifat bertanggungjawab, maka mereka akan mereka punya tembelang, kejahatan mereka akan pecah, terbongkar kejahatan mereka. Kerana Islam ini mengajar kepada kebaikan. Jadi sifat pemusuhan orang-orang Yahudi terhadap Islam dan Rasulnya telah didedahkan sendiri oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang memeluk Islam kerana berpegang teguh dengan ajaran Taurat yang sebenar dan tidak terpengaruh dengan penyelewengan dalam agama dan bangsa mereka. Ini orang Yahudi sendiri yang beritahu kepada Rasulullah SAW. Ada di kalangan mereka yang masuk Islam, yang berjuang bersama Rasulullah SAW, berperang bersama Rasulullah SAW. Ibn Ishaq rahimahullah telah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha, aku adalah anak yang paling disayangi oleh ayah dan bapa saudaraku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ayahku Uyai bin Akhtab dan bapa saudaraku Abu Yasir bin Akhtab berada di dalam keadaan sedih. Aku mengintip perbualan mereka. Bapa saudaraku bertanya, inikah orangnya? Apakah engkau telah pasti akan tandanya? Ayahku menjawab, ya. Bapa saudaraku bertanya, apakah perasaan hatimu? Ayahku menjawab, aku bermusuh dengannya. Demi Allah, selagi aku masih ada. Imam Bukhari rahmatullah alaih menceritakan peristiwa Islam Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ni adalah pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi yang masuk Islam. Apabila mengetahui tentang kedatangan Rasulullah SAW, ini cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari cerita tentang Islamnya Abdullah bin Salam. Apabila mengetahui tentang kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan tinggal di kampung Bani Najjar, beliau yang juga ulama besar di kalangan Yahudi dengan segera datang menemui Rasulullah SAW dengan tujuan mengemukakan soalan-soalan yang tidak boleh dijawab melainkan oleh orang yang menjadi Nabi. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi, pendeta Yahudi, orang alim Yahudi. Dia tahu banyak ilmu-ilmu tentang kitab terdahulu. Jadi tahu apa soalan-soalan yang hanya boleh dijawab oleh Nabi. Dia nak test, ni betul ke Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman?
dia ada beberapa soalan nak tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, beliau terus beriman dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang Yahudi adalah bangsa berputar-belik dan menyembunyikan kebenaran. Ini maklumat dalaman. Dia kenal dengan orang Yahudi sebab dia buang orang Yahudi. Dia cerita Yahudi ni memang macam ni sifat dia, putar-belik, sembunyikan kebenaran. Seandainya mereka tahu beliau sudah beriman, nescaya mereka akan mengemukakan hujah yang bukan-bukan. Beliau mengusyurkan supaya orang-orang Yahudi dipanggil dan ditanya dalam keadaan beliau bersembunyi di dalam rumah. Apabila orang-orang Yahudi datang, Rasulullah SAW bertanya, apakah kedudukan orang yang bernama Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Rasulullah SAW dalam rumah ni, Abdullah bin Salam menyuruh kat belakang, bersembunyi kat belakang Rasulullah SAW, panggil Yahudi. Ditanyakan kepada Yahudi ni, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, itulah orang yang paling alim, orang yang paling baik, dan anak pula kepada orang yang paling baik di kalangan kami. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa pendapat kamu kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Mereka semua berkata, mudah-mudahan Allah melindungkannya daripada berlaku begitu. Mereka mengulangi kata-kata mereka sebanyak 3 kali. Dia tak percaya. Dia kata takkanlah Abdullah bin Salam masuk Islam. Tiba-tiba Abdullah bin Salam muncul dan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mereka dengar Abdullah bin Salam mengucap 2 kalimat syahadah, mereka semua berkata, inilah orang yang paling jahat, anak kepada orang yang paling jahat di kalangan kami. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Sifat Yahudi ini banyak diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah cerita macam-macam tentang sifat orang Yahudi. Kita boleh ada masa kita baca, tengok maksud-maksud surah Al-Baqarah ni, macam-macam cerita tentang Yahudi yang putar-belik. Sejak dulu lagi, sehingga mereka membunuh para nabi. Bukan putar-belik sikit-sikit ni, sampai bunuh nabi. Dahsyat kejahatan mereka. Itulah perenggan yang terakhir. Menurut satu riwayat, Abdullah bin Salam berkata, wahai orang Yahudi, takutkan kamu akan Allah, maka demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang benar melainkan Dia, dan sesungguhnya kamu mengetahui bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulnya dan Dia membawa kebenaran. Mereka semua menyampuk, bohong. Begitulah sikap pemusuhan orang Yahudi terhadap Islam dan Rasulullah SAW, dan mereka merupakan golongan yang besar dalam masyarakat penduduk Madinah. Ini sifat orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala membongkarkan sedikit demi sedikit tentang sifat golongan Yahudi ini dalam surah Al-Baqarah. Menjadi petunjuk kepada Rasulullah SAW bagaimana nak menghadapi dengan kelompok Yahudi. Yahudi ini bukan zaman Nabi saja yang begini sifatnya. Hatta zaman dulu pun, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW pun, begitulah sifat mereka. Dan surah Al-Baqarah tu pun nama bagi, maksudnya adalah apa? Lembu betina. Lembu betina ni cerita tentang Yahudi yang banyak soal. Allah SWT perintahkan untuk menyembelih Baqarah, menyembelih lembu, tapi dia banyak soal. Nak lembu macam mana, lembu warna apa, bentuk macam mana. Jadi bila banyak sangat soal, jadi susah
perintah tu yang mudah, yang luas tu sebenarnya lembu jadi sempit sebab terlalu banyak sangat soalan sehingga menyukarkan mereka mencari lembu untuk disembelih. Cerita tadi dalam surah Al-Baqarah. Yahudi ni memang Allah Ta'ala cerita panjang di dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah lain yang disebut sikit-sikit. Jadi insya-Allah semua itu menjadi petunjuk kepada kita supaya kita ini yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan Alkitab iaitu Al-Quran tidak menjadi seperti ahli-ahli kitab yang lain. Ahli kitab Nasara, ahli kitab Yahudi yang dikurniakan kitab oleh Allah SWT. Mereka terima Taurat, mereka terima Injil, tetapi mereka mengabaikan dan menolak kitab-kitab tersebut, tidak mengamalkan kitab tersebut. Kita pun dikurniakan oleh Allah SWT sebagai dengan Al-Quran. Jangan kita mencontohi mereka, mengikuti jejak langkah mereka supaya kita ni tidak tersesat dan tergolong di kalangan mereka yang berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.